kaedah ahli sunnah wal jamaah dan memang fiqh-fiqh yang disebut oleh ulama, bahkan Quran sendiri orang telah tegaskan bila kita mati, barulah masa tu kita akan sedar kita nak belanja harta. Antara lain dalam surah Munafikun tu ada disebut ya ayyuhallazina amanu wala lambat nak sampai Iza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah, tu sepanjang Jumaat. Munafikun ya ayyuhallazina amanu alla tulhiku amwalukum wala auladukum an zikrillah. Jangan melalaikan kamu, harta kamu, anak-anak kamu daripada ingat Allah Ta'ala. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Orang yang beramal itu orang rugi. Jadi anak, harta jangan lalaikan kita daripada ingat Allah Ta'ala. Jadi antara yang tak lalai tu, anak bagi dia jadi nanti kalau dengan ada anak kita mati, dia istilahnya akan menyambung ataupun jadi talian hayat kita. Seolah-olah kita masih hidup, hukum kita masih beramal walaupun kita dah mati. Jadi bagilah dia ngaji elok-elok, bagi dia faham akidah elok-elok, dia Islam, dia iman, dia takwa, dia beramal. Sekalipun dia tak doa untuk kita, tapi dia orang baik, itu adalah perbendaraan kita dalam kubur. Selalu orang disebut tak doa. Kalau ikut masyhur sebut ulama ahli sunnah wal jamaah, apa disebut oleh ulama-ulama hadis, tak syarat doa anak soleh. Anak soleh ni, dia soleh tu pun dah dapat akhirat kita. Bukan nanti doa. Doa ni tak anak pun doa manfaat kita. Ada pun anak dia tak doa. Anak itu adalah zuriat kita, dia daripada kita, melalui kita, lalu ikut kita, dia dalam buku catatan kita. Walaupun bukan kita yang didik, tapi kita dah hantar dia. Kalau tak hantar pun, dia jadi orang baik, dia dalam buku catatan kita. Itu masalah anak. Ada pun kata, yang ni yang kita bicara ni, jangan harta melalaikan kita. Antaranya harta kita simpan, kita tak belanja pada jalan Allah Ta'ala. Istilahnya tetap lalai. Walaupun kita taklah main judi, taklah minum arak, tak adalah buat benda-benda yang berdosa, tapi simpan tu hukumnya lalai. Dan ayat Quran tu tak sebut tu ke ayat Quran, dan betulkan pahaman kita tentang buat wasiat. Kalau kata dulu dah betul, bagus. Ini saja untuk mengukuhkan pahaman itu. Wala yuakhirullahu nafsan idza jaa ajaluha. Allah Ta'ala dia tak akan menangguhkan ajal seseorang bila sampai ajal dia. Wala tunfiqu amwalukum la tulhiku amwalukum wala auladukum an zikrillah wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun wa anfiqu mimma razaqnakum. Allah Ta'ala perintahkan, belanjalah apa yang telah kami kurniakan pada kamu, yang dengan tu kamu dapat milik kamu, manfaat kamu. Tapi kita tak belanja. Tapi Allah Ta'ala perintah suruh belanja. Wa anfiqu mimma razaqnakum. Bila disuruh belanja? Min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Sebelum datang salah seorang pada kamu kematian. Suruh belanja sebelum mati. Fayaqula rabbi laula akhartani. Kalau andai kata kita tak belanja, masa kita nak mati itu kita akan minta. Bahkan dah mati pun kita akan minta. Laula akhartani ila ajalin qarib. Hendaklah kau tangguhkan kami pada satu tempoh yang dekat. Apa? Fa as-saddaqa. Supaya aku nak bersedekah. Fokus kita situ. Dan jadi orang soleh. Antara soleh dalam bab tu ialah soleh dalam bab pengurusan harta. Harta kita tak mana? Ni masalah kita bicara tentang wasiat lah. Jadi memang kita biasanya kita simpan harta. Jadi macam mana supaya tak jadi terlambat, bila kita dah mati baru nak belanja harta tu, kita wasiat siap-siap. Yang bila kita mati, matilah ni pun tak apa, tapi kita dah perintahkan harta kita, bila kata ada 90,000, ada 30,000 yang kalau kita mati, hukum kita belanja jalan Allah Ta'ala. Itulah wasiat yang kita nak faham. Itu yang kita nak mantapkan dia. Itu yang kita nak buat. Yang kalau kata dulu dengar, tak buat lagi, buat saja. Sama ada kita buat tu dengan lani punya perundangan dunia lah, kena di stamp duty kan dia depan lawyer ke apa-apa kan. Ataupun kalau tak macam tu, cakaplah elok-elok dengan isteri kita, anak-anak kita, anak isteri pun orang amanah, anak-anak kita pun kita hantar mengaji. Kalau tak mengaji pun, dia memang ngerti bab agama, kita faham dan telah kita ajar bagi dia faham, kita kabur kat dia. Kalau abah mati macam ni, ada 3 duit abah ada, serta-serta semua,
90,000. Berapa bahasa ayat itu? Kalau abah mati 30,000 ni, ini abah-abah lah, yang 60 abah korang lah. 30,000 ni, 10,000 untuk Anjik Samudra, 10,000 untuk Abrar, 10,000 wakaf. Pondok ni, waktu 10 waktu 8 ya, berapa bahasa itu lah. Ini abah-abah dalam kubur. Ingatlah tu, kalau mati bila-bila pun, istilahnya 1/3 tu, engkau bagilah 1/3 tu, bagi 3. Masjid, tahfiz, pondok. Katalah itu. Itu kaedah kita supaya kita tak hukum cuai, melenja kata. Kalau tak, hukum lalai lah. Bukan berdosa, lalai. Bila lalai, itu yang fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qariba fa asaddaqa wa akum minas salihin. Dan penegasan Allah Ta'ala, walain yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Allah Ta'ala bila dia tegaskan, bila dah sampai ajal seseorang, dia takkan tangguhkan ajal seseorang. Takkan tangguh. Jadi bila faham kita dan yakin kita ajal tak tertangguh, apa kita nak buat supaya hukum kita tak lalai dengan kata yang kita duk impon je, kita tak ingat ke mati, wasiatkan dia. Yang ni juga kalau ikut saya duk ngaji tu untuk guru isyarah, yang ni termasuk dalam bab prinsip Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Apa dia panggil? Prinsip qisarul amal. Potong angan-angan, pendek angan-angan. Apa maksud pendek angan-angan? Kita tak rasa kita hidup 1000 tahun. Bahkan kita rasa kita akan mati. Antara mati tu macam mana? Wasiat. Antara mati tu wasiat. Jadi satu, cari jalan lah macam mana nak buat wasiat tu. Tak balik ni ke apa-apa ke, bertulis ke, saya dah sebut tu, dengan buat rahsia ke, buat dalam laptop ke, handset ke, surat ke, suruh bini nanti esok mati kita buka ke, kena cakap terang-terang. Senang-senang masa hidup ni khabar terus. Bila kita mati, benda tu tak istilahnya sulit pada mereka untuk mereka laksanakan, dan mereka pun sedia maklum. Abah dia cari-cari duit macam ni, yang dia buat-buat Tuhan, semua tu benda dia ni 1/3 dia mati, dia nak abuan dia dalam kubur. Dia susah payah cari supaya hukum tak lalai belanja jalan Allah Ta'ala. Pasal masa hidup tak tahu hidup nak pakai, hidup pula sihat tak sihat, sakit tak tahu. Saya tengok nak pakai masa sakit, tapi duit tak ada, susah juga, terminta-minta ke orang. Tapi dia dah bersiap sedia nak mati, dia kata yang ni buat kebajikan untuk dia. Itu kita sepatutnya. Itu kaedah kita sepatutnya. Kalau tak nak tunggu macam tu, lah ni belanja semua habis, kupang jangan ingat. Kok kita pula tak boleh nak buat, termasuk saya. Saya tak boleh buat itu. Tuan-tuan wali tak apa, tuan-tuan boleh buat. Saya kuali, saya tak boleh buat itu. Kalau macam sahabat-sahabat, saya dah Abu Bakar boleh. Kan? Belanja apa tinggal Allah dan Rasul. Okey. Itu yang kalau ikut nisbah dah belajar dulu, walaupun take about 10 minutes to see about that, tapi masih istilah set and see. Tak faham sudah. Benda set and see. Pasal mengingatkan pelajaran lama untuk kita sambung pelajaran baru. Baik. Nisbah nak wasiat ni, siapa boleh wasiat? Kalau ikut kita nak sambung tu, nisbah kadar 1/3 apa tu, selesai dah. Kata dia, dan sah wasiat itu daripada yang mukallaf. Nak sah ni, orang mukallaf. Istilah mukallaf ni siapa? Balih berakal. Itu ayat ataupun huraian yang diberi kepada mukallaf pada qalibnya. Mukallaf ni balih berakal. Jadi kanak-kanak tak balih, tak boleh. Satu anak kita katalah kita hantar mengaji, dia tengok dia pandai, dia reti bab ni. Kata abah cek nak wasiat. Kalau cek mati, umur 8 tahun, tapi dah pandai ngaji. Gapai mengapai pekah pun ngaji. Ustaz dia dah ajar lah semua ilmu-ilmu ni. 8 tahun dah faqih, tapi tak balik lagi. Wasiat macam mana? Tak sah wasiat. Wasiat masih macam kita. Kita pula dah balik, tak wasiat pula. Ayat itu lah. Satu. Carilah tu kata. Kita dah faham. Ayat-ayat tu saja untuk antuk-antuk sikit itu je. Baik. Jadi mestilah balik berakal. Jadi orang gila tak sah wasiat. Selesai. Dan pula mereka, hamba tak sah wasiat. Pasal dia pun kata orang macam mana dia nak wasiat. Dia pun dimilik oleh orang. Macam mana dia nak wasiat supaya orang belanja kereta dia pada tempat baik. Pasal dia pun milik orang. Satu tak sah. Pula tu dengan ikhtiar mestilah pilihan sendiri. Satu di atas kaedah ikhtiar tu yang kata kita kena mengaji. Kita lah kena faham. Dan memang kita kalau faham bab ni dan kita tahu umur bukan dalam tangan kita,
Kita memang ikhtiar awal lagi lah. Kita akan buatnya. Kita akan cakap punya. Kalau ni sebab wasiat, kita akan wasiat punya. Wasiat apa? Betul, mati umur bukan dalam tangan kita. Dan kita bila kita rasa umur dalam tangan kita, tu sifat mazmumah tu. Istilahnya dipanggil tulul amal. Istilahnya panjang angan, panjang umur. Apa kita rasa macam umur tu di tangan kita. Nampak? Tambah sihat. Boleh mati ke? Kadang-kadang cakap memanglah mati-mati, tapi seolah-olahnya tera ni takkan mati kot. Kita ada macam tu. Ada macam tu istilahnya kalau belajar tasawuf, istilahnya masih tulul amal. Istilah tulul amal ni panjang angan. Apa maksud panjang angan? Kita tak rasakan depan kita ialah kematian, dan depan kita tu anytime. Anywhere, anytime. Kita tak rasa itu, maksudnya ada sifat mazmumah kat kita, kita lupa mati. Satu, kalau kita belajar bab-bab ingat mati, itu yang disuruh kita ingat mati. Aktsiru min hazimil ladzat. Berbanyakkan perkara-perkara yang boleh menghilangkan kelazatan dunia. Pernah ditanya oleh sahabat kepada Rasulullah, apa dia benda boleh menghilangkan lazat dunia ni? Rasulullah kata zikrul maut, ingat mati. Memang kita ingat mati, tahu pula kata dia aku tak belanja lagi, ni macam mana ni? Buat wasiat. Buat wasiat. Jadi mudah-mudahan kita faham bab tu, insya-Allah kita tunai tu benda tu. Pasal dia berharga. Tu yang kalau ikut disebut lepas, kita dah bercara awal-awal kitab bab wasiat ni tentang kelebihan fadilat berwasiat. Dia seolah-olah kata dia macam orang mati syahid. Macam apa? Pasal istilah mati syahid tu pasal setengah-setengah ulama mensyarahkan masuk syahid tu syahid akhirat satu. Yang keduanya dikatakan mati syahid pasal apa? Pasal dia dapat kelebihan dan limpah kurnia yang besar, walaupun mati hukum masih membelanjakan harta. Pasal boleh belanjakan harta pasal dia pesan orang belanjakan harta pada tempat kebajikan, walaupun umur dia dah tak ada, hukum macam dia masih hidup. Okey. Jadi mesti dengan ikhtiar. Jadi antara ikhtiar tu yang kita faham, kita reti, dah faham konsep, ikhtiarkanlah untuk kita lakukan wasiat itu. Okey, siap. Dan jikalau kata dia, sekalipun istilah wasiat ni kepada kafir sekalipun. Jadi orang kafir dia buat wasiat, sah? Cuma itulah kita dah betulkan awal lagi. Cuma kafir dia faham wasiat pada waris. Itu kafirnya. Macam mana pun dengar saya sebut. Kalau katalah kita ada kerajaan Islam, kita ada undang-undang Islam, dan antara undang-undang Islam itu adanya kafir zimmi dalam kerajaan Islam. Bila kafir zimmi dalam kerajaan Islam, katalah masalah harta ni, kafir ni pun dia nak cadang nak buat kebajikan juga. Antara kebajikan tu dia nak buat wasiat. Dan wasiat dia wasiat kafir yang saya sebut, istilah kafir itulah. Dia pun kata mati kalau anak aku yang sulung hak ni, nombor 2 hak ni, nombor 3 dapat ni, nombor 4 dapat ni, isteri aku hak ni, mak aku dapat ni. Katalah dia wasiat pada waris dia. Kalau dia duduk dalam kerajaan Islam, wasiat dia itu semua tak pakai. Wasiat kafir itu tak pakai. Wasiat kafir yang mana? Wasiat kafir pada waris itu tak pakai. Pasal apa? Batal. Pasal dia duduk dalam kerajaan Islam, dia mesti ikut undang-undang Islam, ikut enemen Islam. Antara enemen Islam, walaupun dia kafir, dia mesti ikut undang-undang syarak dari sisi sudut pewarisan harta. Pasal di mana bumi dipijak, di situ bumi langit dijunjung. Dengan mana kau duduk mana, di situlah undang-undang situ dipakai. Kau duduk negara Islam, kau pakai undang-undang Islam. Kau duduk negara Australia, kau pakai undang-undang Australia. Kau duduk negara Islam, kau wasiat pada anak bini kau, tak sah. Anak bini kau mati yang kau, dia kalau ikut pihak pentadbir, pihak kerajaan, pihak Baitulmal, kena selia harta dia, berapa harta dia tinggal, siapa isteri dia. Kalau isteri anak apa masih kafir, memang semua terdapat waris. Kerajaan Islam akan menyelia harta dia dan mengagihkan untuk anak isteri dia mengikut kaedah faraid Islam walaupun dia kafir. Itu undang Islam macam tu. Bukan ikut kepala otak dia, tak? Tu yang dia wasiat kat mana? Yang kita cerita kafir pun sah wasiat. Dia kata kalau mati buat rumah orang tua-tua. Pasal rumah orang tua-tua banyak orang tak mau touch. Orang banyak mau touch anjing. Kita tak mau touch anjing, kita mau touch orang tua-tua. Sajalah kan. Pasal kita tengok Facebook apa pun ada macam tu kan. Touch anjing, touch anjing. Buat apa? Touch lain lah lagi bagus. Touch ular sawa, touch bewak apa ada. Sajalah tuan-tuan tak faham dengar saya khabar apa kan. Macam tu kan. Ada kan? Tak ada kau dengar saya khabar. Ni touch apa? Touch all people, all men, all women. Pergi bagi gentle touch kat dia. Bukan touch saja, gentle touch. Apa maksudnya? Kita caring dia.
ambil beratkan dia, jaga dia, sentiasa lawati dia. Kadang-kadang kat rumah memang tak larang nak jaga. Tapi duduk rumah orang tua pun bukan saja tinggal lantak kau lah apa kau nak, kawan kau sama-sama orang tua, kau pun nak mati lah. Buat satu rumah. Katalah orang kafir ni dia beringat tu. Dan jangan tak tahu tuan, orang kafir banyak buat rumah orang tua. Kita tak ada. Ada tak rumah kebajikan orang tua, orang Islam ni ada? Manjung ada? Orang Cina punya ada? Orang kebajikan orang tua. Orang tuan, Cina buat rumah kebajikan. Tuan, dia orang ni eloknya kita cerita Islam je kat dia. Pasal ada benda dia orang dah buat bagus lah. Dia nak mati kan? Dia dah ada tau. Ini untuk rumah kebajikan, ini untuk anak yatim, untuk sekolah dia orang. Pasal apa sekolah dia orang boleh maju? Dia sekolah agama rakyat juga tuan-tuan. Sekolah agama dia lah. Tapi dia boleh donate apa? Duit dia. Pasal apa? Duit dia belanja fisabilillah pada jalan dia lah. Pada dia, pada sabilillah saja saya ke kita. Kalau kita Islam kan dia, cantik lah dia punya amalan hidup. Dari segi ekonomi, dari segi kebersihan, meniaga. Cuma ada tipu, ada riba, ada cekik orang, kasih mampus, makan babi, itu kena tinggal lah. Tapi kalau dia faham Islam, faham bab ketuhanan, dia dah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah macam mana? Kau cerita je apa, dia ikut. Tapi kita lah, kita tak buat urusan tu. Akidah kita pun kalang kabut. Satu, kita tak dakwah orang. Sebab kita pun nak dakwah diri kita pun, barulah ni nak dakwah, orang nak mengaji, orang nak faham. Yang kata faham tauhid, faham akidah, faham tauhid pun tak apa kemas. Yang kata faham akidah, faham fiqah ni. Dia pun sikitlah ke sana, nak kata, asal nak syarah tu, jikalau kafir sekalipun sah wasiatnya. Maksudnya kafir, dia ada harta bilion-bilion, dia kata banyak-banyak ni, untuk buat ni kebajikan lah, katalah bahasanya kebajikan. Anak dia, kepada anak dia, saya sebut tu, kalau dalam nikmat kerajaan Islam, wasiat dia kepada pewaris dia tak sah, batalkan wasiat tu. Pasal apa? Itu wasiat bodoh. Pasal apa? Dah ada undang-undang syariat, undang-undang Allah Ta'ala, siapa daripada kalangan pewaris yang akan memiliki harta, hatta si kafir, walaupun tu undang-undang Islam. Macam mana pun dia kalau ikut, dia asalnya undang-undang Islam atas nama, tapi atas umumnya dia lah hukum pesaka. Pesaka siapa? Atas ingat saya hukum tak syarat pesaka ni dilaksana pada orang Islam saja. Tak. Pasal sistem pesakaan, pengagihan atau pesaka ni ialah satu sistem keadilan Islam. Dia macam mana hukum jinayat. Hukum jinayat, mencuri, Islam mencuri potong tangan, kafir mencuri pun potong tangan. Zina, kita orang Islam tak boleh zina, orang kafir tak boleh zina. Bila duduk kerajaan Islam, itu peraturan. Kita tak boleh minum arak, orang kafir tak boleh minum arak. Kita tak boleh makan babi, orang kafir tak boleh makan babi. Pasal benda-benda yang tak elok pada kita adalah tak elok pada orang kafir. Jadi di mana kita duduk dalam negara Islam, kalau orang kafir, dia akan ikut macam mana peraturan Islam lah. Memang macam tu. Macam mana kita hidup dalam negara kafir, kita seolah-olah macam orang kafir dari segi kebebasan dan undang-undang. Mana yang dia orang boleh buat, kita pun boleh buat. Walaupun undang-undang agama kita tak boleh. Mana yang kita boleh buat, tapi undang-undang dia bila tak boleh buat, kita terhenti atas undang-undang dia. Kan undang-undang dunia macam tu. Undang-undang Islam macam tu lah. Maksudnya duduk negara Islam, walaupun orang kafir, kena ikut undang-undang Islam. Saya nak sebut situ. Nak tegas itu. Itu yang kita bicara. Atas kita sebut kafir ni, kafir pun sah wasiat. Orang faham tu. Apa maksud sah wasiat? Dia boleh belanjakan harta dia waktu dia mati dengan diwasiat tertentu. Cuma dia bagi pada waris macam mana? Harta batal. Kang kena ikut hukum persakaan dalam Islam. Itu sistem keadilan Islam. Dan tak mustahil bapa dia kafir, anak dia esok masuk Islam. Pasal apa? Katalah dia bagi je tu anak dia sulung je. Yang ni ada yang tak dapat. Jadi anak dia tak dapat, merontak. Kita tengok kerajaan kita kerajaan Islam. Dia kata mahkamah putuskan semua wasiat ini adalah dibatalkan kerana Islam mempunyai satu alternatif lain, undang-undang persakaan dalam Islam. Suka tak suka, inilah undang-undang kami. Jadi oleh kerana si mati telah mewasiatkan pada pewaris, undang-undang ini dibatalkan, maka hendaklah mengikut pada undang-undang Islam. Dia orang tak suka. Suka tak suka macam ni. Anak macam ni, isteri macam ni. Ini adalah kaedah penganggilan Islam. Orang Islam memang inilah hukum dia, dan kita percaya inilah hukum terbaik. Kita minta komen,
Tuan-tuan tahu siapa yang akan komen ni? Anak dia yang tak dapat kereta tu. Anak dia yang dapat sikit tu. Yang sepatutnya dia sebagai anak dia dapat banyak. Dengan kesamarataan tu, mengikut kaedah Islam tu, sepatutnya dapat. Dia mesti bangun. Wah, ini undang banyak-banyak bagus ya. Nasib baik undang-undang ni. Walau dapat ada. Saya punya bapak sulah ikut zaman saya. Saya sulah anak dia talak mengaku anak tu. Saya banyak suka Islam is best. Kita bagi 5 star. Oh, mesti dia cakap macam tu ya. Sajalah saya tolong cakap bagi pihak dia. Kalau dia ada argue, tu yang mahkamah Islam kena sedia semua undang-undang tu, dah hakim kena pandai. Anak perempuan kata, mana ada yang anak perempuan 2 kali ada lelaki 2 kali pada orang perempuan. Orang perempuan kerja pun sikit, duit pun tak banyak, jadi suri rumah tangga mana ada harta. Jadi dapat separuh pula, lelaki dapat 50,000, kita dapat half only . This not fair. We must get double lah. Orang lelaki sudah kerja, sudah ada salary. Inilah sepatutnya kasih sikit. Kita lah 2 kali ganda lah. Perempuan cakap itu macam mana nak jawab? Taklah betul nyonya. Taklah betul amoy. Islam kasih lelaki 2 kali ganda pasal lelaki dia kena kasih makan anak, kena makan bini. Kasih 50,000 sekejap saja habis. Lagi mau beli rumah, lagi mau bayar kereta. Isteri kena sadar you dapat 25,000 satu kupang pun tak nak keluar minyak 20 sen pun tak payah bayar punya. Pasal apa? Itu semua lu punya suami bayar Wah, itu macam no. Kalau negara Islam buat macam tu dah best lah. Tapi itulah bila orang tak tahu dapat negara Islam itu. Nak balik zaman khalifah dulu tak dapat lah. Mana boleh masuk time tunnel. Merepek tu khurafat. Okeylah, cerita-cerita tu. Saya nak cerita syarahkan ke kafir tu je. Kafir sah wasiat. Dalam hukum fiqah. Tapi fahamlah bila wasiat tu sah, hukum pesaka dia macam mana? Hukum pesaka dia hukum kita lah. Pasal dia duduk dalam negara Islam. Okey, siap. Ataupun kata dia, termasuk yang boleh sah wasiat ni, selain dia boleh disebut kalau kafir, sekalipun orang tu dipanggil mahjur atasnya sapih sekalipun. Kita pernah jumpa istilah ni. Kita pernah jumpa dalam bab muamalat dulu, dalam bab muflis. Ataupun orang mahjur alaih, bisapahin. Orang yang ditahan harta. Antara orang yang tahan harta ialah kanak-kanak. Pasal kanak-kanak dia sendiri dia tak boleh belanja kereta. Pasal dia mesti ada wali yang mengurus dia. Pasal dia tak ada kemantangan mengurus harta. Orang gila, orang muflis, antaranya orang istilahnya mahjur bisapahin. Dia tak boleh belanja harta dia sendiri. Apa mahjur bisapahin? Dia ni adalah orang yang tak pandai mengurus harta. Kalau diurus nanti silap dia akan guna harta dia pada tempat yang haram ataupun istilahnya membelanjakan pada tempat yang tak sepatutnya. Orang ni istilah fiqah dia panggil mahjur alaih bisapahin. Orang yang ditahan harta untuk dia belanja, dia tasarruf, disebabkan dia membelanja pada tempat-tempat yang tak matang dan tak waras. Orang ni hendaklah ditahan harta dia. Dan mesti ada wali yang menguruskan harta dia. Nisbah mengurus harta memang ada wali yang mengurus harta dia, beli barang, keperluan dia dan sebagainya. Pasal dia istilahnya tak cerdik, tak matang dalam pengurusan harta. Itu satu hal. Macam mana pun, untuk dia berwasiat. Pasal harta tu harta dia. Sah dia wasiat. Katalah dia ada duit 90,000, dia kata apa? Cek, memanglah bodoh tak kerti belanja harta, tapi kalau cek mati, dia orang beriman kan. Lepas tu kalau dia iman dia ada, amalan dia ada, dia faham lah. Dia mesti cakap macam tu. Cek kalau mati, cek pun nak pahala agak, nak masuk syurga juga, nak duduk kat Nabi-Nabi dengan Rasul. Cek nak bagi 30,000 ni kat Masjid Samudra. Kat lain tak mau. Pasal apa? Masjid Samudra best. Buat aktiviti banyak. Cek nak dapat pahala, buat aktiviti masjid. Kalau aktiviti masjid lah. Kalau wakaf lah. Apa seumpama itu? Kalau tabung kata dah ni nak main ni, tahun depan ni ada korban sekok. Tuah Abang tolak dalam 4,000. Kata dia, ada 30,000 semua, 26,000 lagi. Itu bagi kat masjid. Apa dia tak cukup? Kalau semua dah cukup dah, beli kapet, buang kapet ni elok lagi. Kalau pun duk hijau, kalau biru kot lah. Nak tukar lain. Buh, begitu. Saja sambil-sambil itu melawak lah. Tak payah tukar-tukar kapet lah. Kekon semua dah ada dah. Nak besar pun tak ada ruang lagi besar. Kalau nak buat pun lapis tingkat atas.
Nak 20,000 tak padan nak buat tangkit lipat atas. Itu buat macam mana? Baik gunakan tu untuk infak belanja untuk guru. Ustaz-ustaz apa? Duit tu selagi tak habis duit cek 26,000 ni, gunalah duit tu untuk bagi kat tutup guru yang mengajak kat Samudra. Mati dia tu, habis semua dapat. Bayangkan dah. Walaupun dia mahjur bisapahin. Yang tu yang bodoh kan. Kita yang cerdik buat lah. Rugi lah. Kita tak buat. Tu yang faulaika humul khasirun. Rugi. Tu yang kita mengaji tu faham, reti, lepas tu buat tindakan lah. Itu je lah. InsyaAllah kita reti, kita buat. Kalau tak buat lah ni pun, susun lah tu bila agak-agak waktu sesuai. Kalau dengan sepenentuan tahun baru ni boleh agak lah. Tahun baru, azam baru, dah dapat ilmu baru, nak buat satu wasiat baru. Apa dia? Saya mati, macam ni. Itu kalau ada duit. Kalau ada hutang, wasiat dengan hutang lah pula di depan tu. Aku ni kereta ni hutang, ni kena bayar. Duit rumah ni bayar duit kereta, ni cover ni. Dia orang colik, dia tinggal RM3. Nak wasiat apa? RM1 je lah boleh wasiat. 2 tu abang waris. Katalah itu kan. Pasal orang ada kata boleh lah wasiat. Kalau semua hutang. Nak wasiat apa? Wasiat pun tak jadi pasal kena tolak hutang dulu. Pasal bab harta ni, macam mana kita ada bicara sikit sebanyak mukadimah bab pesaka dulu. Kalau ada orang mati, tinggal kata. Sebelum nak peraid, dia kena selesai banyak benda dulu. Zakat ada tak yang masih tertangguh tak bayar? Haji ada tak sepatutnya yang kena buat yang wajib? Hutang ada tak sepatutnya yang dah sampai tempoh kena bayar? Ataupun yang sepatutnya benda-benda ni istilah hutang ni kena langsaikan. Lepas tu, belanja mayat dia untuk pengurusan mayat. Lepas tu, dah tolak semua hak wajib-wajib ni. Haji, zakat, hutang. Untuk bab mayat dia, berapa harta bersih sekarang, nilai, lepas tu, ada wasiat, baru ambil wasiat tu. Jadi antara benda besar nak selesaikan, hutang lah saja nak sebut ke hutang tu. Sezaman lah ni tuan, hutang, boleh kata rata-rata orang Islam lah ni, orang kafir ni pun, hutang. Jadi hutang tu yang kadang menggagalkan kita punya apa benda kita belajar ni, wasiat-wasiat ni. Macam apa nak wasiat apa? Hutang. Nak bagi duit apa? Tak ada duit. Bahkan elak kita mati tu, bini jenuh bayar hutang. Hutang. Bukan boleh nak buat kebajikan, duk berhutang saja. Satu, boleh jaga diri jangan hutang. Tambah hutang-hutang yang itulah, hutang-hutang yang ada riba tu lah. Bahasa hutang bank ni riba. Ada hutang bank tak riba? Tolong kita Ustaz, ada? Hutang 10,000, dia bagi kena bayar 10,000 lah. Bahkan dia bagi 9,000 tu bayar. Dia kurang 1,000 untuk bantu kita. Ada saya nak masuk. Nak hutang tak? Pasal hutang bayar banyak tu, lagi pun tak ada riba. Tapi kalau ikut tak elok barang yang hutang. Pasal dia istilahnya belanja over limit. Hutang ni over limit kan? Macam mana kita ada kredit card. Hang belanja lebih, tu tak boleh nak bayar, nak cover hang belanja. Tapi memang buat kredit. So teruk tu. Nama pula seminggu tak bayar, sebulan tak bayar, mampus hang. Teruk tu, sikit nak sebut. So jangan bangga dengan kredit card. Siapa ada kredit card, buang tak. Tapi buang hang bagi jahanam dulu lah kad tu. Sehari orang pakai, mampus lah. Tapi nak kata apa, jangan duk bangga dengan kredit card American Express, apa card, Mastercard. Tak ada pasal semua tu nak bagi mampus lah. Tak diajar itu dengan kaedah kita dalam syariat. Bahkan banyak menyalahi syariat, terutama dalam cah-cah yang ribawi, dengan sebab bab hutang. Okey, sikit sambil-sambil itu nak kata mahjur alaih. Asal nak sebut tadi orang mahjur alaih, itu mahjur alaih, duit dia orang urus, tapi dia ada duit. Kita duit kita urus, tapi hutang. Sikit usik-usik bab tu. Kalau ada yang urusan kita tak apa betul, bagi betul. Macam mana pun asal nak faham kitab, nak kata orang mahjur alaih sah dia wasiat, walaupun dia tak sah untuk belanja harta directly daripada pihak dia. Boleh faham tak? Baik, di atas kaedah itu maka tiada sah wasiat kanak-kanak, tak boleh pasal tak balik, gila pasal tak ada akal. Dan begitu juga yang tergagah, yang dipaksa, kita paksa suruh wasiat, tak sah.
Dan lagi syaratnya, okey, dengan suatu yang dimilik bagi orang yang boleh memilih akan dia. Antara syarat, jadi masalah mahjur alaih itu selesai. Syarat lagi untuk wasiat. Wasiat ni dengan sesuatu yang dimilik bagi orang yang boleh memilih akan dia.